Wahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi kita tadi, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dapat lagi kita bertemu kali ini. Saya ingat saya dah habis dah siri saya di sini, rupanya ada lagi. Inilah keadaan pusingan. Macam kami pun kadang-kadang kami tak tahu. Besok saya di Teluk Intan pula. Jadi pusingan tu kadang-kadang tak menentu. Apapun kita akan sampaikanlah majlis seperti ini. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan siri yang ke-10 ini tuan-tuan dah nampak bagaimana pelaksanaan haji. Dan hari ini insya-Allah kita bersama untuk sekali lagi penerangan ibadah umrah. Sebab majoriti yang akan pergi ini akan melaksanakan haji tamattu'. Jadi haji tamattu' dia akan buat umrah dulu. Kalau dia buat haji ifrad pun selepas haji dia akan buat umrah. Jadi tak lari, semua akan melaksanakan umrah. Kemudian kita juga hari ini nak membicarakan niat bersyarat. Semoga tuan-tuan dan puan-puan faham niat bersyarat. Seterusnya tawaf wada' dan ziarah Madinah. Maknanya tawaf selamat tinggal di Baitullah. Tuan-tuan akan berangkat sama ada menuju ke Madinah ataupun berangkat kembali balik ke Malaysia. Jadi tawaf wada' ni tuan-tuan akan buat kecuali orang-orang yang uzur. Dan akhir sekali ziarah Madinah. Ziarah Madinah ini berlaku sama ada tuan-tuan selesai mengerjakan haji pergi ke Madinah ataupun tuan-tuan pergi ke Madinah dahulu sebelum pergi ke Mekah. Tuan-tuan akan ziarah Madinah. Nombor 1, ziarah makam Nabi. Kita akan terang nanti. Dan selain daripada itu, tempat-tempat bersejarah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita teruskan, seperti biasa kita bertalbiyah dahulu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tuan-tuan dan puan-puan akan berikrar. Setelah tuan-tuan dan puan-puan berniat di miqat, baru tuan-tuan mula bertalbiyah. Tapi kita buat talbiyah di sini ni sebagai latihan. Tuan-tuan mengaku kepada Allah, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Ya Allah, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Tuan-tuan mengaku kepada Allah, menandakan bahawa tuan-tuan pergi ikhlas lillahi ta'ala. Bukan
pergi dengan tujuan nak dapat nama. Bukan pergi dengan tujuan suka-suka saja nak jalan-jalan. Bukan. Tetapi perginya tuan-tuan kerana tuan-tuan sebagai hamba yang patuh perintah Allah. Apabila Allah menyatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah, tunaikanlah haji dan umrah kerana Allah, maka tuan-tuan pun pergi, tuan-tuan pun mengaku tuan-tuan datang kerana Allah. Yang tu yang Allah nak, Allah suka, bukan kerana lain. Tak ada kerana lain. Pergi pasal nak dapat title haji. Bukan. Haji tu orang nak panggil haji, tak panggil lantaklah. Pasal lepas ni nak balik boleh pakai kopiah. Bukan. Lah ni pun nak pakai kopiah boleh ha, lelaki-lelaki. Perempuan untuk cari pasal lah pakai kopiah. Jadi tuan-tuan pergi kerana Allah. Jadi tuan-tuan akan bertalbiah mengaku datang kerana Allah. Mengaku tidak ada Tuhan yang lain yang layak disembah, yang paling kita cintai melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita memuji Allah. Baik tuan-tuan, pagi ini kita akan bicarakan berkaitan dengan pengertian rukun wajib dan cara mengerjakan umrah. Kita dah sebut dah sebelum ni, tapi sebut lagi kali ini. Yang kedua, memahami maksud niat bersyarat. Nak kena faham niat bersyarat ni. Jangan tak faham. Pergi haji ni nak niat bersyarat ni khususnya untuk umrah. Untuk haji tak risau, tak payah niat bersyarat. Sebab dia ada masalah, kita khawatir kalau kita niat bersyarat pada haji. Jadi niat bersyarat ni untuk apa? Untuk nak buat umrah ni. Nanti kita terang. Kita terangkan kenapa perlu niat bersyarat. Kita nak tahu sebab apa perlu niat bersyarat, macam mana nak niat bersyarat. Macam mana nak niat bersyarat. Terutama kalau orang pergi umrah saja. Sangat perlu niat bersyarat sebab setiap kali saya bawa jemaah umrah, berlakulah. Memang ada. Setiap kali saya bawa jemaah umrah, baru di bulan 12, saya bawa pun sama. Saya bagi tahu terang dulu sebelum kita berangkat. Memang lepas mereka niat sampai saja di Mekah, jam. Ustaz, saya dah tak boleh buat umrah. Pasal apa? Pasal saya dah tak boleh sembahyang. Fahamlah kita. Sampai je di Mekah, pijak-pijak bumi Mekah, dia pun uzur. Tapi bila dia niat bersyarat, okey. Kalau dia tak niat bersyarat, maka kalau dia punya uzur sampai balik dia uzur, dia bersiap sedia untuk bayar dam. Yang kita terang dahulu. Dam apa? Nanti kita sebut lagi sekali. Jadi itu kedudukan ni semua kena faham. Sebab itu kita kursus. Yang ketiga, mengetahui pengertian hukum dan permasalahan tawaf wada'. Nak kena tahu yang kita kena tawaf wada'. Tapi bila masanya, baru-baru ni saya bawa jemaah umrah. Pun ada jemaah yang sampai di airport, Ustaz, dia main-main kat saya, turun bas. Kita dah sampai airport, nak bersiap, dia pun main, Ustaz, saya gagal. Gagal apa? Tiba-tiba main angkat tangan, saya gagal. Rupanya, gagal tawaf wada'. Sebab itu, benda kita dengar bunyi simpan, orang gagah perkasa, tawaf wada' fail. Orang jalan sampai nak merangkak, tawaf wada' okey. Jadi kita tak boleh kata apa? Jangan cakap besar. Kursus dengar elok-elok. Bagi faham. Cakap besar. Siap. Di Madinah, isteri dia hilang. Isteri dia hilang di Madinah. Okey. Dia dok bergurau lah melawak, makcik kamu ni risau saya lagi hilang pula. Pasal apa? Pasal dia suka-suka. Isteri dia terasa hati. Pasal memang dia hilang sekejap kat Madinah. Pipi Mekah, suami dia pula hilang. Baru dia reti bahasa.
Bukan susah pun, hilang lalu depan pintu hotel. Hotel yang kami duduk, hotel yang paling senang. Pasal apa? Buka pintu hotel, dataran Masjidil Haram. Makkah Tower. Nama baru hotel yang saya duduk tu Hilton. Hilton ni antara the best hotel lah. Sebelah Darul Tauhid, sebelah Sofa Tower. Sofa Tower bukan nak turun, nak keluar pun jalan musik-musik lah. Makkah Tower, turun lift, jalan eskalator street tu, perak buka pintu, keluar dataran Masjidil Haram. Dia balik daripada lawatan lalu depan pintu hotel, dia jalan pergi kat 1-2 kilometer tu, hotel orang dia masuk. Apa cerita ni? Tanya dia kenapa? Pergi mana? Dia kata tergelincir. Bukan hilang, tergelincir. Andai bukan hilang, tergelincir. Nak cakap hilang malu. Kan? Pasal apa? Pasal sebelum tu dia gelak kat bini dia. Jadi ceritanya kadang-kadang Allah Ta'ala nak bagi, jangan duk gelak kat orang. Jangan duk buat peleceh kat orang. Di Mekah dia Allah nak bagi, hang tak sehebat terang mana lah. Itu kedudukan dia. Jadi kita nak bincang. Yang keempat, mengetahui kelebihan dan tempat-tempat bersejarah di Madinah. Kita nak tahu, kita nak ziarah. Madinah ni banyak tempat bersejarah, terutama sekali tempat yang Nabi sudah sampai, ada kaitan dengan perjuangan Nabi. Kita nak tahu. Oleh sebab itu kita nak pergi Madinah. Baik, itu kandungan. Tak payah tengoklah sebab banyak slide ni, 80 lebih. Masa dah lah singkat. Saya nak berhabis semua ni. Baik, pertama pengertian umrah. Mengunjungi Baitullahil Haram, yakni Kaabah di Mekah pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah tertentu dengan syarat-syaratnya. Haji pun sama, mengunjungi Baitullahil Haram di Mekah. Dia dah sebut situ di Mekah. Dia tak boleh mengunjungi Baitullah di Kampung Seronok, Pulau Pinang. Tak boleh. Yang tu tak termasuk. Mengunjungi Baitullah di model baru buat di Indonesia, tak masuk. Atau di negara lain ada lagi yang buat model seperti Kaabah di negara lain, tak boleh terima. Yang diterima hanya di Mekah. Itu kena faham. Jadi umrah ni nak pergi itu mesti pergi Mekah saja. Pergi Mekah, dia syarat dia umrah mesti tawaf lah. Tawaf di mana? Baitullah. Maka disebut mengunjungi Baitullah. Satu binaan yang cukup hebat, yang orang Islam kena tahu, dibina daripada 5 buah bukit gunung yang hebat. Dibina oleh manusia agung. Nabi Allah Ibrahim, dan siapakah yang membantu? Antaranya malaikat Allah. Kau senang nak angkat daripada beberapa buah gunung batu, nak ditempatkan Baitullah. Nampak ya batu hitam, kita tengoklah hitam biasa ya. Tuan-tuan kena faham. Di situ terletaknya batu daripada syurga. Apa dia? Hajarul Aswad. Hebat, cukup hebat Baitullah ini. Diletakkan di satu tempat pusat dunia. Bila dibuat kajian, rupanya pusat dunia terletak di Saudi. Saudi itu di mana? Di Mekah. Mekah itu di mana? Dikecilkan lagi penelitian kajian. Rupanya di satu tempat namanya Masjidil Haram. Masjidil Haram itu duduk di mana? Di satu tempat dalam Masjidil Haram namanya Kaabah. Situ pusat dunia. Ya. Macam mana boleh jadi lagu tu? Itulah ketentuan Allah. Allah Ta'ala yang atur. Allah Ta'ala perintahkan Ibrahim bina di situ pusat untuk umat Islam kemudiannya akan menumpukan tempat tumpu, tempat hala tuju waktu sembahyang. Sembahyang tu sembah Allah, tapi hala tuju ke mana? Hala tuju ke Kaabah, penyatuan seluruh dunia. Maka sebab itu tuan-tuan pergi ziarah, tuan-tuan tak payah pergi tempat lain. Tuan-tuan akan pergi, tuan-tuan akan sampai di tempat yang mulia ini dengan doa yang pelbagai. Tuan-tuan tengok saja Kaabah tu, tengok saja. Diberi 20 rahmat. Tengok saja.
renung. Apatah lagi tuan-tuan tawaf, tuan-tuan sembahyang di hadapan Kaabah. 120 rahmat diturunkan setiap hari. Allahu Akbar. Tuan-tuan, duduk di Ipoh, pergi tengok dataran Meru, tak dapat apa-apa rahmat. Boleh tengok syok je lah. Tak ada dijanjikan oleh Allah. Tapi Baitullah dijanjikan, sebab itu orang pakat pi. Kenapa ada orang tak mau pi? Dia tak faham, dia tak reti. Kan masih dia tak cerdik. Cerdik banyak orang cerdik. Lulusan PhD. Tapi tak mau pergi Mekah. Dia tak faham, dia tak reti kelebihan Baitullah. Itu ya. Dia faham kelebihan Kemboja. Dia pergi Kemboja. Pasal nak shopping. Mekah dia tak nampak. Merata pergi. Oi, Thailand pergi. Semua pergi lah. Tang Mekah tak nak pergi. Tak faham. Tak reti. Lagi, tidak dipanggil. Bukan semua orang dijemput. Bukan semua orang dijemput. Ada juga orang yang nak pi sampai hari ini tak boleh pi, tidak dijemput. Bukan duit tak banyak, banyak. Kelapa sawit berlambak. Macam-macam lagi berlambak. Tak boleh pi, tempat lain dia boleh pi, Mekah dia tak boleh pi. Allah tak jemput. Ada yang sampai mati. Ada yang kerja gaji besar. Dah pension. Dia nak pergi umrah. Telefon saya. Dia kata dia nak pergi cepat. Pergilah dengan syarikat mana-mana pun, tak payah ikut saya. Saya kata, pergi syarikat mana-mana pun. Dia pun pergi cepat-cepat cari nak pergi. Dia kata, aku lambat-lambat takut aku mati. Kata dia. Pergi cepat-cepat. Saya kata, elok lah. Dia kata, pergi cepat-cepat sikit. Saya kira kau mati sebagai Yahudi ataupun Nasrani. Kawan rapat saya. Maka dia pun pergi. Nak pergi umrah lah. Kursus tak pergi. Saya telefon dia macam okey. Dia ni orang berpendidikan agama. Dia kata di semang ni makin ihram. Hamai ni jumpa saya. Hamai kat petang aku ada di pejabat sampai pukul 4.30 petang. Saya ada di pejabat sekolah, tak ada siapa mai. Tak ada siapa mai. Dia pun datang masuk surau saya ajar pakai kain ihram apa semua. Okey, saya kata selamat pergi. Moga-moga umrah makbul, diterima Allah. Dia pun pergi terbang. Balik, alhamdulillah seronok. Hang ada sakit apa? Saya apa sakit pun tak ada. Alhamdulillah. Macam mana tak ada? Darah tinggi apa pun tak ada. Dia dengar saya masuk KPJ yang sakit apa. Dia apa sakit pun tak ada. Dekat saya nak berangkat pergi umrah baru ni, saya telefon dia lagi. Macam, aku tak boleh jalan lah sakit. Apa? Dah lah sakit kaki ni semua. Tu pergi jumpa pakar lah. Aku pergi jumpa pakar sana, kata tak tahu sakit apa. Pakar tu tak tahu, pakar ni tak reti, pakar tu tak reti. Pakar pun tak reti. Sehari sebelum saya berangkat ke Madinah, dia call saya. Saya tak sempat angkat. Saya kata sehari saya nak angkat. Sampai saya kata sehari di airport, saya nak telefon dia balik. Terlupa sampai ke Madinah, masuk WhatsApp. Sahabat kita telah dimasukkan ke hospital Bainun dan ditidurkan. Apa sakit ni? Tak apa, kita dah sibuk. 2 hari kemudian, sahabat kita telah pun pergi selama-lamanya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya pilu sebab hati saya. Pasal apa? Sebab saya teringat dia call saya sehari sebelum saya berangkat, saya tak angkat. Saya tak tahu apa hajat dia. Saya, tuan-tuan, menitis saja air mata. Kawan baik saya. Kawan baik saya bersyukur pada Allah, dia sempat juga pergi umrah. Dia tak sakit apa. Apatah lagi yang ada yang sakit-sakit ni, bersiap sedialah. Kadang-kadang ada tak sempat nak pergi Mekah. Saya cerita tuan-tuan, tiap-tiap hari jogging. Kan saya sebut, saya catat tuan-tuan kan. Petang isteri dia jogging. Nak siap-siap nak pergi Mekah ni, dekat dah sampai masa ni. Petang tu isteri dia sedia makan, macam air letak apa semua, minum. Tengok suami dia duduk kat meja. Bang, cepatlah bang minum, kita nak pergi jogging ni. Masak kuih letak semua. Bang, dah nak tidur pula dah bang. Pipi tengok, abang tidur selama-lamanya. Terus telefon isteri saya. Sebab dia isteri dia ni rapat isteri saya. Isteri saya dia suruh bagi tahu ustaz tadi. Bagi tahu saya, mau apa-apa pergi ziarah lah. Tuan-tuan,
Artinya tidak dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kalau tuan-tuan dijemput, alhamdulillah. Tuan-tuan datang kursus ni pun, alhamdulillah, Allah buka lorong tuan-tuan dapat datang kursus. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nabi mengingatkan, siapa yang berjalan di suatu jalan dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sebenarnya Allah permudahkan jalan untuk dia dapat syurga. Artinya Allah buka jalan kat dia untuk Allah nak bagi syurga kat dia. Tuan-tuan kena faham. Tuan-tuan datang ni, Allah buka lorong kat tuan-tuan nak bagi tuan-tuan mudah dapat syurga. Maka alhamdulillah, syukur, terima kasih pada Allah. Allah telah buka lorong kat aku. Aku boleh pergi kursus. Orang lain ada tak boleh pergi kursus? Sibuk kerja macam-macam. Sibuk saja dengan hal dunia. Saya apa sibuk pagi ni? Saya sepatutnya ke sekolah pagi ni, ada program besar di sekolah. Tapi tak apalah. Saya datang sini sekejap. Saya punya tugas merasmi guru besar. Ni saya datang sekejap ceramah. Tapi ada juga tugasan. Tapi saya pergi lah. Lepas ni kena pergi teruslah. Tuan-tuan, kita masing-masing sibuk. Tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ni dah lah slide banyak, cerita panjang, letih ya. Baik. Tak boleh tak cerita pun kena cerita. Rukun umrah. Tuan-tuan dah tahu ada 5 saja rukun umrah. 5 saja. Dan wajib umrah 2 saja. Sikitnya senang. 5, 2. 7. 5 wajib. 5 rukun, 2 wajib. Dah. Yang wajib sana tu tak ikut pun sah umrah. Tapi yang rukun ni kena, tinggal rukun habis. Walau bagaimanapun, tengok rukun boleh buat. Tetapi kena pastikan syarat nak buat rukun ni clear. Contohnya baru ni saya waktu umrah ada orang jumpa saya, Ustaz, macam mana kita ni kalau buat, kita tawaf Ustaz, kita dalam keadaan wuduk tak sah, lagu mana? Saya kata, tawaf tak sah. Kalau tawaf tak sah, jadi lagu mana? Tawaf tak sah artinya tak selesai umrah. Tawaf tak sah, pergi sa'i. Sa'i tak ada ayat sembahyang, tak apa. Tawaf dia tak ada ayat sembahyang ni. Dia ambil wuduk, tapi wuduk dia tu tak betul. Dia tengok seorang jemaah ambil wuduk tak betul. Dia main report kat saya. Maka saya terpaksa panggil semua, saya terangkan. Wuduk mesti betul. Pagi tadi pun kuliah subuh saya di surau, saya terpaksa sebut. Antara benda yang paling simple, bahasa kampung kata, paling senang. Ambil ayat sembahyang pelajaran paling senang, pelajaran darjah 1. Tapi ramai juga yang fail, yang gagal. Tambah kalau nak pergi haji, ayat sembahyang pun ambil tak betul, jawab dia renti ke lah. Jawab dia. Masuk renti ke lah tu, tak usah pergi haji lagi lah. Belajar ambil sembahyang betul-betul dulu. Sekiranya wuduk tak betul, tawaf tak sah, habis jahanam. Dia pergi, dia buat umrah, dia habis tawaf, dia pergi sa'i, lepas sa'i dia pun bergunting. Prap, kata dia buat, bergunting. Dia tak boleh bergunting selagi tak selesai tawaf. Ini dia pergi gunting, prap. Kata habislah, selesai. Tawaf 7 pusingan, betul 7 pusingan. Tawaf mesti ada wuduk. Ada wuduk, tak ada wuduk. Wuduk. Wuduk ambil lagu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Tak sah. Ambil wuduk lagu tu tak sah. Ni tak kena air, ni tak kena air. Dia kena sapu semua. Ambil mata Kalau tak mahu tu pusing. Ada ustaz kata tak boleh pusing turun bawah. Turun bawah tu kena rata semua lagu tu.
Kena rata habis sampai tepi telinga, sini kena. Ini ambil kutu. Tak sah. Sini tak kena. Ada ustaz yang kedua saya beritahu. Wuduk yang pertama wajib. Basuhan pertama wajib. Basuhan kedua, ketiga sunat. Yang pertama tu, setiap basuh tangan yang pertama mesti perfect betul-betul. Yang kedua sunat. Ada tambah pahala. Yang ketiga sunat. Yang pertama tu mesti sempurna. Cerita ambil wuduk je hari ni sampai pukul 12. Banyak ilmu tuan-tuan. Kalau nak terang. Baik tu kuliah subuh pagi tadi, saya pagi tadi, wuduk lah. Tu tak cerita lagi ambil wuduk. Orang duk komplain, duk cerita ke saya, pergi rumah kawan, pergi tengok. Saya nak ambil wuduk. Apa masuk dalam bilik air tu? Air tak ada, dalam kolah tu ada air. Kolah besar ni lah. Tengok dalam kolah tu cicak ada. Macam mana? Cedok air dia tu ambil wuduk. Hei! Air tu dalam kolah. Hang ngerti tak? Kalau air dalam kolah ni mesti lebih 2 kolah. Hang tahu ke tak? 2 kolah tu luas mana? Besar mana? Tak tahu. Berat. Hang tahu tak air mustakmal, air mutlak, air mutanajis? Tak tahu. Tiba-tiba nak pergi haji. Berat. Baik tu kena belajar. Baik. Tak usah cerita panjang. Nombor 1, niat. Di miqat. Nak buat umrah, niat di miqat. Kalau tuan-tuan daripada Kuala Lumpur, tuan-tuan nak pergi mana kita tanya? Saya ni terbang masuk Mekah terus. Tengok tiket tu bagi tahu saya akan masuk Mekah. Masuk Mekah kena pakai kain ihram di mana? Di KLIA ataupun di Dengkil. Ataupun di KLIA lah senang, pasal naik lambat lagi. Ataupun kalau ada haji ada satu pusat dah, tempat dah sekarang ni. Movenpick yang dibina hotel di Sepang. Di sana boleh pakai ihram. Tapi banyak kata nak pakai di KLIA, okey tak apa. Pasal sagi naikkan berterbang terus turun di Jeddah, masuk Mekah. Niatnya di mana? Niatnya di Qarnul Manazil, dekat dah nak turun di Jeddah. Dia akan bagi tahu sana semua. Okey, kita telah memasuki ruang Qarnul Manazil. Niatlah. Kalau kawan sebelah tidur